padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu politik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pada saya. We trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Lahazon. Lahazon terbaik. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, sebentar ya, nampaknya saya agak blur dekat sini. Sekejap. Okey, hai, Assalamualaikum semua. Okey, selamat datang ke siaran langsung pada malam ini. Pada jam 9.15 sehingga 10 malam, insyaAllah saya akan bersiaran secara langsung di dua platform, iaitu di YouTube dan juga di Facebook Lahazon Education. Okey, yang sedang menonton ataupun yang baru sahaja menonton, selamat datang saya ucapkan ke siaran langsung pada malam ini, iaitu bersama saya Teacher Rafizah dari Lahazon Education. Okey, yang sedang menonton, adakah anda semua dapat mendengar suara saya dengan jelas? Okey, jika anda semua dapat mendengar suara saya dengan jelas, boleh notify di ruangan komen sama ada suara saya jelas ataupun mungkin ada gangguan bunyi atau apa sahaja, boleh maklumkan. Okey, untuk saya perbaiki dahulu. Okey, yang mana yang baru sahaja masuk ke siaran langsung pada malam ini, selamat datang saya ucapkan. InsyaAllah pada malam ini saya akan mengupaskan tentang perkongsian tentang B1 Preliminary Cambridge Assessment English. Okey, sebentar. Okey, sekejap ya. Nampaknya ada gangguan suara dekat sini. Okey. Yang sedang menonton, adakah anda semua dapat dengar suara saya dengan jelas? Atau mungkin gambar saya agak kelihatan kabur? Okey, sekejap ya, dia nampak kabur sangat. Okey, sebentar saya minta admin kita untuk adjustkan. Dia zoom terlalu dekat juga. Okey.
Okey, sebentar. Okey, jelas. Okey, terima kasih. Okey, sebentar. Okey, minta maaf ya. Ada sedikit gangguan tadi. Okey, pada malam ini saya akan bersiaran secara langsung untuk kita bincangkan tentang B1 Preliminary English, Cambridge Assessment English, iaitu B1 Preliminary adalah level untuk pelajar sekolah menengah di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Okey, so pada hari ini saya akan kupaskan tentang kualifikasi peringkat antarabangsa. Okey, sebentar saya sharekan slide terlebih dahulu. Okey, sekejap je. Okey. Okey, hari ini kita akan kupaskan, pada malam ini saya akan kupaskan tentang kualifikasi di peringkat antarabangsa, bagaimana untuk memiliki kualifikasi tersebut dan apakah kepentingan sekiranya para pelajar ataupun anak tuan-puan memiliki kualifikasi di peringkat antarabangsa. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan kualifikasi di peringkat antarabangsa. Itu yang pertama, dan yang kedua apa yang kita akan kongsikan pada malam ini ialah bagaimana ataupun cara untuk para pelajar ataupun anak tuan-puan untuk mendapatkan ataupun memiliki kualifikasi di peringkat antarabangsa. Dan yang ketiga ialah setelah mereka sudah mempunyai kualifikasi antarabangsa ini, apakah kepentingannya kepada diri dan juga terhadap anak tuan-puan sendiri? Apakah kepentingan sekiranya mereka memiliki kualifikasi tersebut? Okey, Okey, sebentar ya. Sekejap. Okey. Okey, kita dah tengok seterusnya. Kita tengok ke slide seterusnya. Okey, slide seterusnya ialah kita tengok dulu terlebih dahulu tentang kepentingan bahasa Inggeris. Jika kita tengok zaman sekarang ni bahasa Inggeris ini sangatlah penting dan juga ada segelintir daripada para pelajar dan juga anak-anak kita yang merasakan bahasa Inggeris ini merupakan satu bahasa alien kepada mereka, yang mana mereka rasakan bahasa Inggeris ini sangat susah untuk mereka kuasai. Namun begitu, mereka perlu sedar, anak-anak kita perlu sedar ya tuan-puan, bahawa bahasa Inggeris ni sebenarnya ada kepentingan yang tersendiri. Okey, kita tengok dulu kepentingan yang pertama. Okey, kepentingan yang pertama ialah sekiranya para pelajar ataupun anak kita, anak tuan-puan, anak ibu bapa yang sedang menonton ini memiliki ataupun menguasai kemahiran berbahasa Inggeris ini, kepentingan yang pertama ialah membuka peluang kerjaya baharu. Okey, kalau kita tengok kat sini, kalau kita tengok sekarang, zaman sekarang ini, ramai majikan-majikan di luar sana yang memerlukan pekerja-pekerjanya ataupun staff bawahan mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Kenapa? Okey, contoh kalau kita tengok sekarang, zaman sekarang ini kita perlukan berbahasa Inggeris untuk kita berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan ataupun dengan customer-customer, dengan klien-klien kita dari pelbagai negara, yang mana jika anak-anak kita mempunyai kemahiran berbahasa Inggeris, insya-Allah mereka lebih cerah masa depannya di dalam alam pekerjaan. Okey, kepentingan bahasa Inggeris yang pertama ialah membuka peluang kerjaya baharu. Okey, kalau kita tengok sekarang ni ramai majikan-majikan yang perlukan staff-staff mereka ataupun pekerja-pekerja mereka untuk berkomunikasi dengan seluruh pelanggan dari pelbagai negara dengan menggunakan bahasa Inggeris. Okey, itu kepentingan yang pertama. Ingat,
Jika anak kita mempunyai kemahiran berbahasa Inggeris, kepentingan yang pertama ialah membuka peluang kerjaya baharu kepada mereka. Dengan adanya bahasa Inggeris, dengan adanya kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, insya-Allah masa depan mereka agak lebih cerah jika dibandingkan dengan yang lain yang kurang berbahasa Inggeris. Okey, kenapa? Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, zaman sekarang ini memang kita perlukan untuk boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua di dunia ini. Okey, itu kepentingan yang pertama. Seterusnya kita pergi tengok pula kepentingan yang kedua. Apakah kepentingan yang kedua dalam bahasa Inggeris? Okey, dengan adanya berbahasa Inggeris ini, dengan adanya kemahiran berbahasa Inggeris, kepentingan yang kedua ialah membolehkan anda melanjutkan pelajaran. Okey, contoh kalau kita tengok kat sini seperti yang kita tahu, di Lahazun Education sendiri ialah kami ialah salah satu pusat yang berdaftar di bawah English Qualification, yang mana kami mempersiapsiagakan para pelajar untuk berdepan dengan peperiksaan Cambridge Assessment English. Okey, jika anda belajar bahasa Inggeris dengan baik, jika anak-anak kita boleh berkomunikasi ataupun menguasai bahasa Inggeris dengan baik sehingga mampu untuk menduduki ujian antarabangsa iaitu ujian Cambridge Assessment English, mereka boleh melanjutkan pelajaran di universiti yang menggunakan bahasa Inggeris di seluruh dunia. Okey, itu kepentingannya. Kalau kita tengok sekarang pun ramai student-student kita yang mana bila mereka ingin melanjutkan pelajaran, ramai banyak universiti dekat Malaysia ni yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan mereka di sana. Okey, cuba tuan-puan bayangkan agak-agak apa yang akan berlaku sekiranya anak-anak kita, anak-anak tuan-puan, pelajar-pelajar kita kurang berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Mereka mungkin akan menjadi malu, takut dan juga nervous bila mana mereka berhadapan dengan orang ramai yang menggunakan bahasa Inggeris. Okey, dengan senang kata ataupun mudah katanya, kita nak masuk ke dalam kelompok yang berbahasa Inggeris tetapi lidah anak-anak kita tidak biasa dengan persebutan bahasa Inggeris. Agak menjadi sukar, agak menjadi sulit untuk mereka masuk ke dalam kelompok tersebut untuk menonjolkan diri mereka hanya kerana mereka tidak tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Okey, seterusnya yang ketiga, kalau kita tengok lagi apa kepentingan bahasa Inggeris yang ketiga ialah bahasa utama di internet. Yang ini sangat penting. Contoh kalau kita tengok sekarang, jika kita ingin mencari, jika anak tuan-puan ingin mencari reference ataupun rujukan di mana-mana internet ataupun di mana-mana laman web, kebanyakannya akan ditulis menggunakan bahasa Inggeris. Okey, contoh kalau tiba-tiba anak-anak tuan-puan ada kerja rumah ataupun tugasan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah yang mana mereka perlu melakukan sedikit kajian ataupun melakukan sedikit research, tapi bila mereka research dalam internet ataupun Google, artikel yang diberikan itu fully dalam bahasa Inggeris. Tapi anak-anak kita dia sukar nak faham tentang bahasa Inggeris hanya kerana mereka gementar ataupun takut ataupun mereka dah mindsetkan dalam diri mereka yang mana bahasa Inggeris ini merupakan satu bahasa yang lain lah untuk mereka. Ataupun sering kali kita dengar pelajar-pelajar cakap bahasa Inggeris ni adalah bahasa alien kepada mereka semua. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, bahasa Inggeris ni memang adalah bahasa utama di internet. Kalau kita tengok telefon-telefon pintar sekarang ni pun kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Dia punya tetapan pun dalam bahasa Inggeris. Okey. Itu adalah antara kepentingan bahasa Inggeris. Okey, seterusnya kepentingan yang keempat yang akan saya kongsikan pada malam ini ialah tahu ataupun tidak ya anak tuan-puan semua yang sedang menonton ini,
Dengan belajar bahasa Inggeris boleh membuatkan anda semakin lebih bijak. Kalau kita tengok kan kenapa nak kena belajar lagi? Sebenarnya tuan-puan, jika anak kita mempelajari bahasa Inggeris, belajar bahasa Inggeris ni sebenarnya boleh membuatkan anda semakin lebih bijak. Kenapa? Kenapa orang cakap belajar bahasa Inggeris ni boleh membuatkan kita semakin lebih bijak? Kerana dalam bahasa Inggeris ni dia akan memberi sedikit kesan, sedikit efek kepada bahagian yang berfungsi untuk ingatan kita, pemikiran kita dan banyak lagi. Contohnya kalau kita tengok dalam siaran langsung yang diadakan oleh pihak kami sendiri, itulah Hazon Education, pada sebelah petang untuk ABF Challenge bagi subjek bahasa Inggeris sendiri. Saya sendiri akan pilih jenis-jenis soalan yang melibatkan tentang mereka punya kemahiran berfikir. Okay, untuk quiz ABF Challenge memang saya emphasizekan untuk kemahiran berfikir mereka. Macam mana mereka selesaikan sesuatu masalah. Itu sebenarnya untungnya kita belajar bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni dia membuatkan kita semakin lebih bijak. Kenapa? Sebabnya dalam kita tengok bahasa Inggeris ni dia sebenarnya dia mainkan peranan dalam hidup kita tentang strategi. Kalau kita tengok belajar matematik dia ajar kita penyusunan strategi. Tapi dalam bahasa Inggeris, dia memainkan kata-kata untuk kita susun strategi tersebut. Contohnya kalau kita nak bercakap dengan orang, nak berkomunikasi dengan orang, kita kena pilih ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang sesuai tanpa kita mengguriskan hati seseorang tersebut. Itu maksudnya belajar bahasa Inggeris ini boleh membuatkan anak-anak tuan-puan ataupun pelajar-pelajar kita menjadi lebih bijak. Boleh? Okey, kalau kita tengok hari ini, itu adalah 4 kepentingan yang saya telah sharekan pada malam ini. Minta maaf. Yang saya telah kongsikan pada malam ini ada 4 kepentingan bahasa Inggeris, which is yang nombor 4 ni, yang keempat ini sangatlah penting. Ini telah dibuat satu kajian daripada pihak universiti di salah sebuah universiti, yang mana jika mereka belajar bahasa Inggeris ni sebenarnya terbukti menjadikan para pelajar, menjadikan anak-anak tuan-puan semakin lebih bijak. Kenapa? Contoh kalau mereka baca sesuatu artikel ataupun selesaikan sesuatu masalah dalam bahasa Inggeris, contohnya mereka tak tahu satu vocabulary, satu perkataan, satu maksud perkataan tersebut, mereka akan melakukan sedikit research untuk mengetahui tentang perkataan tersebut. Secara tidak langsung, mereka telah bahasa Inggeris tersebut tadi telah menyebabkan anak-anak kita berdikari itu dengan mereka kurang pengetahuan tentang bahasa Inggeris, mereka akan berdikari untuk mencari sesuatu penyelesaian bagi masalah tersebut. Dan yang kedua, mereka membuatkan kemahiran berfikir anak-anak kita semakin tinggi bila mana mereka rasakan jika ada sesuatu masalah, ini solusinya. Itulah kepentingan bahasa Inggeris yang keempat, yang mana belajar bahasa Inggeris ini boleh membuatkan anak-anak kita ataupun diri kita semakin lebih bijak. Okey, itu adalah kepentingan untuk bahasa Inggeris. Okey, sebentar. Okey, seterusnya kita tengok pula bagaimana untuk memiliki kualifikasi antarabangsa. Kalau kita tengok sekarang ni, zaman-zaman sekarang atau orang panggil norma baru sekarang ni, kita perlukan sesuatu untuk yang mana kita diiktiraf daripada sesebuah agensi ataupun sesebuah pusat yang mana mengiktiraf kita bahawasanya kita ni adalah seseorang yang pakar dalam bidang tersebut. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana untuk memiliki kualifikasi antarabangsa. Seperti yang kita ketahui, seperti ramai yang telah tahu bahawa Hazon Education sendiri ialah salah satu pusat yang berdaftar dengan
Cambridge Assessment English ataupun Cambridge Qualification direct dengan UK sendiri. Kami adalah sebuah pusat registered preparation English untuk mempersiapsiagakan para pelajar dan juga guru-guru untuk diiktiraf sebagai seorang yang mempunyai kemahiran berbahasa Inggeris. Bagaimana caranya ialah dengan memiliki sijil Cambridge Assessment English. Okey, ini adalah khas untuk para pelajar sebenarnya, khas untuk para pelajar sekolah yang mana jika anak-anak tuan puan miliki sijil Cambridge Assessment English, mereka selangkah ke hadapan. Selangkah ke hadapan macam mana? Okey, selangkah ke hadapan dekat sini maksudnya ialah mereka mempunyai satu point yang mana akan melonjakkan mereka dalam kalangan orang ramai. Maksudnya dalam kalangan kawan-kawan mereka yang paling terkedepan bila mana mereka miliki sijil Cambridge Assessment English ini. Kenapa? Sebabnya dengan adanya sijil Cambridge Assessment English ini bermakna anak-anak kita, anak-anak tuan puan memiliki satu sijil antarabangsa yang diiktiraf oleh seluruh dunia untuk bahasa Inggeris. Okey. Seperti yang kita ketahui, dekat Lahazun Education, di Lahazun Education sendiri ialah satu pusat yang berdaftar untuk mempersiapsiagakan ataupun mempersediakan anak-anak tuan puan, anak-anak kita semua yang mana telah mendaftar ke Cambridge Assessment English ini untuk memiliki sijil tersebut. Sijil ini dia adalah lifetime, yang mana sijil ini merupakan sijil antarabangsa yang diiktiraf oleh seluruh dunia. Okey, sijil ini bukan dari pihak Lahazun sendiri, sijil ini ialah daripada UK Cambridge. Okey, kita tengok pula seterusnya apa yang ada dekat Cambridge Assessment English ini sebenarnya. Okey, umum kita pernah tahu, kita tahu yang mana para pelajar ni dia punya level-level tersendiri. Contohnya sekolah rendah, sekolah menengah. Adakah sijil Cambridge ini hanya diberikan kepada pelajar sekolah menengah sahaja? Okey, jom kita tengok perkongsian saya yang seterusnya. Okey, untuk makluman tuan puan semua ataupun ibu bapa yang sedang menonton, level English ini, level Cambridge Assessment English ini dimulakan dengan Pre-A1 Starters. Ini adalah peringkat permulaan, Pre-A1 Starters, yang mana ini adalah khas untuk pelajar sekolah rendah ataupun di tadika yang berusia antara umur 6 sehingga 7 tahun. Ini adalah Pre-A1 Starters. Diikuti dengan A1 Movers. A1 Movers ini adalah khas untuk pelajar di darjah 1, tahun 1 sehingga tahun 3. Ini adalah A1 Movers. Diikuti dengan A2 Flyers. Okey, saya ulang sekali lagi. Dia start dengan umur anak kita 6 tahun. 6 tahun macam mana dia punya exam dia? Okey, nantikan perkongsian saya pada masa akan datang untuk young learners. Itu adalah Pre-A1 Starters, diikuti dengan A1 Movers dan seterusnya adalah A2 Flyers. A2 Flyers ini adalah dikhaskan untuk para pelajar yang berusia antara umur 10 sehingga 12 tahun. Okey, A2 Flyers khas untuk pelajar di tahun 4 sehingga tahun 6 dan diikuti dengan A2 Keys for School. Ini adalah level up daripada A2 Flyers. Sekiranya mereka sudah ambil sijil A2 Flyers dan mereka ingin, pelajar-pelajar sekolah rendah tadi ingin menguasai lebih lagi bahasa Inggeris, mereka boleh ambil sijil ini iaitu A2 Keys for School dan diikuti dengan B1 Preliminary for School. Okey, B1 Preliminary for School ini dikhaskan untuk pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Okey. Okey, kita tengok kat sini ada komen dari Facebook. Sebentar saya tengok. Dari Ida Farida. Hai Ida Farida. Okey, hari ni saya akan kongsikan tentang B1 Preliminary Cambridge English, Cambridge Assessment English, yang mana ianya dikhaskan untuk pelajar sekolah menengah
tentang kualifikasi peringkat antarabangsa, bagaimana untuk memiliki sijil tersebut dan apakah kepentingannya. Okey. Seterusnya kita tengok slide seterusnya. Setelah para pelajar telah mengambil B1 Preliminary for School, akan ada satu lagi sijil iaitu sijil level up daripada B1 Preliminary for School ini, iaitu dinamakan sebagai B2 First for School. Okey, ini dia lebih kurang B1 tu part 1 dan diikuti dengan B2 First for School. Okey, ini dia punya ujian tu agak sedikit level up tapi dia tak mencapai kepada pengetahuan dewasa, dia hanya dikhaskan untuk pelajar sekolah sahaja. Yang mana B2 First for School. Mungkin ada yang tertanya-tanya, mungkin ada ibu bapa yang tertanya-tanya, kalau anak saya ni nak ambil bahagian yang mana, nak ambil CJ yang mana, adakah B1 ataupun B2 First? Okey, kita perlu ikuti, kita perlu ketahui dulu, kita perlu ketahui terlebih dahulu bagaimanakah tahap penguasaan bahasa Inggeris anak-anak tuan-puan. Sekiranya mereka sudah boleh memahami sesuatu artikel yang diberikan dalam bahasa Inggeris, mungkin mereka sesuai untuk masuk ke B2 First for School, ataupun sekiranya mereka masih terpinga-pinga ataupun masih gugup bila mana diberikan artikel bahasa Inggeris, mereka boleh mencuba untuk B1 Preliminary for School terlebih dahulu. Okey. Seterusnya, ini adalah dia punya overview ataupun overall untuk level-level di Cambridge Assessment English, iaitu dimulakan dengan Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Keys for School, B1 Preliminary for School dan diakhiri dengan B2 First for School. Okey, ini adalah level khas untuk pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah sahaja. Okey, sijil ini, sijil Cambridge juga ada disediakan untuk orang dewasa. Namun yang itu akan saya kupaskan dalam live saya yang akan datang. Cuma malam ini kita khaskan untuk B1 Preliminary for School sahaja terlebih dahulu. Boleh? Okey, ada komen daripada penonton YouTube daripada Coach Nis Daud, dari level prasekolah sehingga pra-university ya. Ya betul Coach Nis, kita mulakan dari level prasekolah iaitu untuk level Pre-A1 Starters dan diakhiri dengan pra-university iaitu B2 First for School. Contohnya sekiranya kita nak adakan satu orang panggil kelebihan ataupun satu kelebihan untuk anak-anak kita dengan memiliki sijil antarabangsa ini, bolehlah kita mendaftarkan, bolehlah tuan-puan semua, bolehlah ibu bapa yang sedang menonton ini untuk mendaftarkan anak-anak anda ke ujian ini. Okey, ujian ini akan diadakan di certain tempat sahaja, iaitu di Kuala Lumpur dan juga di Pulau Pinang juga ada, di center-center yang di pusat-pusat berdaftar sahaja. Okey. Dan Alhamdulillah, Lahzun Education adalah salah satu pusat yang berdaftar dengan Cambridge Qualification direct dengan UK Cambridge. Okey. Seterusnya, kita tengok dulu apa lagi yang ada pada perkongsian pada saya pada malam ini ialah mengapa mesti Cambridge Assessment English. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa anak-anak saya perlu dapatkan sijil antarabangsa tapi kenapa perlu ambil Cambridge Assessment English? Kenapa bukan sijil antarabangsa yang lain? Ini jawapannya. Kenapa tuan-puan ataupun ibu bapa yang sedang menonton ini, mengapa anda semua perlu memilih ataupun mesti pilih Cambridge Assessment English? Jawapannya ialah Cambridge Assessment English ialah pendidikan am dan pendidikan tinggi yang mana kualifikasi bahasa Inggeris Cambridge adalah peperiksaan mendalam yang menjadikan pembelajaran bahasa Inggeris menyeronokkan, berkesan dan bermanfaat. Okey, bagaimana kita nak ukur dia punya manfaat ataupun seronoknya pelajar-pelajar tersebut dalam menghadapi ujian Cambridge ini? Mungkin ada yang tertanya-tanya, ujian dekat mana bahagian seronoknya? Okey, puan-puan perlu mindset kan
yang mana ujian Cambridge ini sangat seronok, sangat diadakan dalam keadaan yang santai dan juga relax sahaja. Okey. Kenapa ianya diadakan dalam keadaan santai dan juga relax? Kerana kita nak kurangkan, kita tak nak anak-anak kita, para pelajar kita menghadapi stres untuk menjalani ujian ini. Boleh? Kita nak kurangkan stres mereka. Jadi kita akan adakan ujian ini dengan cara yang santai dan juga relax sahaja. Okey, dan juga untuk makluman tuan-puan, B1 Preliminary for School ini ada 4 kertas yang mereka perlu duduki. Sama sahaja dengan kita punya silibus bahasa Inggeris di Malaysia ini. Boleh? Okey, itu adalah sebab pertama kenapa tuan-puan perlu memilih Cambridge Assessment English untuk mendapatkan sijil antarabangsa tersebut. Boleh? Okey, kalau kita tengok Cambridge Assessment English ini adalah sebuah pendidikan dan juga pendidikan tinggi yang mana dia punya exam ini ataupun ujian ini sangatlah berkesan. Macam mana dia punya keberkesanannya? Okey. Contohnya kalau pelajar contoh anak-anak tuan-puan ingin mendaftar ke peperiksaan B1 Preliminary for School dan mereka akan menghadapi kertas yang pertama iaitu reading section, bahagian pemahaman, yang mana bahagian pemahaman ini ada 40 soalan sahaja dan dibahagikan kepada 4 bahagian. Okey, itu adalah kertas pertama untuk B1 Preliminary for School, yang mana dalam ujian ini mereka akan test. Ujian ini akan menguji ability student, kebolehan student untuk mentafsirkan data atau dikenali dengan mentafsir maklumat, information transfer, apa yang mereka faham untuk diterjemahkan ke dalam ruangan jawapan mereka. Boleh? Kalau kita tengok kat sini, start daripada pre-A1 sehinggalah ke B2 First for School, ujian ini akan mengikuti progres anak-anak tuan-puan secara betul, okey? Dengan betul. Contohnya, kalau dah lepas A2 Kids for School, mereka akan bawa kemahiran ataupun skill yang telah dikuasai oleh para pelajar dalam A2 Kids for School untuk dibawa naik kepada B1 Preliminary for School. Sebab itulah Cambridge Assessment English dia ada level-level yang tertentu berdasarkan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh para pelajar ataupun anak-anak tuan-puan. Boleh? Okey, kita ke yang seterusnya iaitu kepentingan yang kedua ataupun kenapa perlu pilih Cambridge Assessment English. Sebab yang kedua ialah ianya diterima di seluruh dunia. Okey. Okey, minta maaf. Cambridge Assessment English ini diterima di seluruh dunia, yang mana kelayakan Cambridge Assessment English ini diterima dan dipercayai oleh beribu-ribu institusi tinggi terkemuka, majikan dan kerajaan di seluruh dunia. Okey, Cambridge sendiri kalau kita tengok, Cambridge sendiri adalah lambang kepada kecemerlangan ataupun simbol kepada kecemerlangan dan membuka peluang kepada pendidikan tinggi dan peluang pekerjaan yang menarik. Okey, itu adalah sebab yang kedua. Contohnya kalau kita dapat kuasai komunikasi bahasa Inggeris, kita dapat berbahasa Inggeris dengan baik, tapi kita tak ada satu sijil ataupun satu pengiktirafan yang mana membuktikan kita ini ataupun seseorang itu boleh berkomunikasi dengan bahasa Inggeris. Okey, kita juga orang tak akan nampak kita. Tapi bila kita ada hitam putih ataupun sijil, kita ada sijil yang mengiktirafkan kita sebagai seorang yang boleh berbahasa Inggeris. Okey, orang ramai akan nampak kita dengan adanya hitam putih. Tapi jika kita hanya boleh berbahasa Inggeris tapi tiada bukti
orang tak akan pandang kita sangat. Okay. Jadi itulah kepentingannya, itulah sebabnya kenapa kita perlu memilih Cambridge Assessment English. Okay, ianya kerana diterima di seluruh dunia. Beribu-ribu, ramai sangat ataupun ramai institusi-institusi yang terkemuka di dunia ini memilih ataupun menerima Cambridge Assessment English. Okay, dan sebab yang ketiga ialah komunikasi seumur hidup. Okay, contohnya dia punya ujian Cambridge Assessment English ini dia berkisarkan tentang kehidupan harian kita sahaja. Contohnya kalau dalam satu ujian itu di kertas ketiga itu speaking, ujian pertuturan di Cambridge Assessment English untuk level B1 preliminary for school, okay, mereka akan tanya pemeriksa ataupun pengawas peperiksaan akan tanya tentang kehidupan kita sahaja. Contohnya, dalam bahagian pertama untuk ujian pertuturan, mereka akan tanya tentang personal information kita ataupun details kita, apa yang kita lakukan, apa yang anak-anak anda lakukan, apa yang anak-anak ibu bapa lakukan dekat rumah, lepas balik sekolah buat apa mereka punya future plans. Itu adalah tentang kehidupan seharian anak-anak tuan-puan bila mana mereka mengambil ujian ini. Okey. Pemeriksaannya adalah berdasarkan kepada situasi kehidupan sebenar, membantu anda mengembangkan kemahiran yang anda perlukan untuk berkomunikasi dengan berkesan. Okey, itu adalah salah satu sebab mengapa tuan-puan ataupun ibu bapa yang sedang menonton secara langsung ini perlu memilih Cambridge Assessment English. Dan sebab yang seterusnya, kalau kita tengok tadi dah banyak dah saya sharekan, tentang sebab-sebab kenapa perlu memilih Cambridge Assessment English ini. Okay, kalau kita tengok banyak sangat, itu kalau kita tengok balik, dia ada tentang komunikasi seumur hidup. Mungkin ada yang kurang, ada yang baru masuk di siaran langsung saya pada malam ini. Ini adalah tentang kepentingan kualifikasi peringkat antarabangsa. Contoh kalau kita nak nampakkan anak-anak kita ni semakin terkedepan ataupun kita nak bagi mereka kelainan sedikit, lain antara kawan-kawannya, lain antara yang lain, kita hadiahkan mereka sijil Cambridge ini. Okay. Sijil ini merupakan lifetime dan dia adalah diiktiraf di seluruh dunia. Itu di lebih kurang 60 buah negara yang ada di dunia ini. Okay. Itu adalah komunikasi seumur hidup. Boleh? Okay. Seterusnya kita tengok pula. Memandangkan kita tahu yang mana Lahazun Education sendiri adalah salah satu pusat yang berdaftar dengan Cambridge UK, mungkin ada yang tertanya-tanya apa program-program yang selalu Lahazun Education lakukan dalam mempersiapsiagakan para pelajar untuk menghadapi ujian Cambridge Assessment English ini. Oh ya, untuk makluman tuan-puan, Cambridge Assessment English ini akan diadakan di Kuala Lumpur pada tarikh-tarikh tertentu. Sekiranya anda ingin mendaftarkan anak-anak tuan-puan untuk ke ujian Cambridge Assessment English ini, boleh hubungi admin kami di Lahazun Education, boleh hubungi kami di Facebook dan juga di Instagram Lahazun Education. Okey. Sekarang kita tengok apa yang ada di Lahazun Education untuk mempersiapsiagakan para pelajar dalam menghadapi ujian ini ialah kita tengok program suplemen bahasa Inggeris, iaitu kami ingin membantu para pelajar semua ataupun membantu anak-anak tuan-puan untuk memperkuasai, untuk memperkukuhkan kemahiran bahasa Inggeris mereka dengan program yang pertama, iaitu pada hari Sabtu ini 31 Julai kami akan adakan kuasai ujian lisan dan pertuturan. Kuasai ujian lisan dan pertuturan pada jam 11.15 pagi sehingga 1.15 petang, khas untuk
pelajar B1 Preliminary for School, iaitu pelajar yang berada di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, dan diikuti dengan pada sebelah petang iaitu teknik menjawab kertas 1 iaitu reading comprehension. Walaupun kita nampak macam reading comprehension sahaja, tapi mereka perlukan teknik yang betul untuk menjawab kertas yang pertama ini. Okey, program ini akan diadakan pada jam 2.30 petang sehingga 4.30 petang pada hari Sabtu 31 Julai dan diakhiri dengan pada hari Ahad ini. Hari Ahad ini itu 1 Ogos nak skor ujian penulisan bahasa Inggeris kertas 2 pada jam 2.30 petang sehingga 5 petang. Okey. Ini adalah program-program suplemen bahasa Inggeris yang diadakan oleh pihak Lahazun Education sendiri untuk mempersiapsiagakan para pelajar semua di ujian ini. Okey. So ini adalah okey, minta maaf. Ini adalah serba sedikit tentang perkongsian saya pada malam ini iaitu tentang Cambridge Assessment English untuk level B1 Preliminary for School. Ada yang tertanya-tanya bagaimana kami mengendalikan bengkel dan juga kelas untuk Cambridge Preparation ini. Kami menggunakan bahan-bahan kami tersendiri dan juga ada diberikan rujukan-rujukan daripada pihak Cambridge sendiri yang mana kami akan rujuk bahan tersebut untuk mempersiapsiagakan para pelajar kami untuk menghadapi ujian Cambridge Assessment English ini. Ada yang tanya berapa lama untuk dapatkan sijil Cambridge ini? Okey. Sijilnya akan diberikan dalam tempoh 2 bulan selepas anak-anak kita menjawab ataupun menduduki ujian Cambridge Assessment English ini. Okey, adakah sijil ini daripada pihak Lahazun? No, sijil ini bukan daripada pihak Lahazun. Sijil ini merupakan transkrip daripada Cambridge University. Okey. Sijil ini memang direct daripada pihak Cambridge sendiri yang mana mereka akan berikan kepada kami setelah 2 bulan para pelajar menduduki ujian tersebut. Okey, ini adalah ujian antarabangsa. Okey, cara pengendaliannya sama seperti ujian-ujian awam yang ada di Malaysia, cuma ini adalah peringkat antarabangsa yang mana dikendalikan fully dalam bahasa Inggeris. Okey. Okey, sekiranya anda ada pertanyaan ataupun ingin mengajukan pertanyaan dengan lebih lanjut tentang Cambridge Assessment English ini ataupun program-program yang berkaitan dengan bahasa Inggeris, boleh hubungi pihak admin kami di Lahazun Education, di Facebook dan juga di Instagram kami. Okey. Sampai di sini sahaja live saya pada malam ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana telah menyertai live pada malam ini bersama saya Teacher Rafizah dari Unit Bahasa Inggeris Lahazun Education. Bye. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistic. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersepah semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasangan. We trust to help me level up. I
cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach, we sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about adab, remember Inside kitab, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about adab, remember Inside kitab, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di dalam dunia. Lahazon terbaik.